Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi, barisan imam, ahli-ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya saya minta ampun dan maaf kalau saya terlewat sikit. Saya duduk mamai baru balik pada Kuala Lumpur. Jadi pada Kuala Lumpur pergi jadi imam, jadi mentang janggut. Dia mulai untuk mereka tuan-tuan kira jalan yang saya. Apabila kita sebut Ramadan telah menghampir kepada saat pemergiannya, maka disitulah kata Nabi SAW, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat luas kepada seluruh umat manusia. Cuma sekarang ni duduk persoalannya, matlamat kita, tumpuan kita adakah capai pada diri kita pada hari ini. Sebab kita kena ingat puasa yang kita dok puasa selama ni dia merupakan alat, dia bukannya matlamat. Sebab itu ada orang yang dia puasa, dijadikan puasa dia tadi sebagai satu matlamat, maka dia tidak akan mencapai maqam taqwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya puasa itu merupakan satu alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama-sama capai kepada satu standard piawaian dalam kehidupan, iaitulah menggapai takwa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila sebut kata takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita kena ingat, nak dapat takwa ni, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kena ada perkara yang paling besar dalam diri kamu, dua benda. Yang pertama kata Sayyidina Ali, ar-ridha bil qalil. Kamu mesti kena redha walaupun benda tu sikit daripada juzuk pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak bagi banyak, Tuhan bagi sikit, tapi syarat kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ini disebutkan oleh Imam Shibli bahawasanya makna kepada syukur diterjemahkan melalui ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu apabila kita tengok manusia, kalau kata dia taat, dia akan cuba untuk imarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita ada 10 yang terakhir ni tuan-tuan, banyak masjid dia kurang lah. 10 mula ni lagu nak lekang di masjid punya ramainya manusia. Dia mai 10 nombor 2, dia kurang sikit. Dia mai 10 yang ketiga, lagi cerai. Tak ada orang. Pasal kita nak bentuk jati diri dalam diri dia agar dia benar-benar beriman, mendapat capaian takwa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tu tak boleh kita nak reka. Melainkan kena ada daripada juzuk diri dia sendiri.
Sebab tu pula Kedah ni saya cukup suka bila kata kuliah, kalau boleh kata ramai lah. Antaranya masjid Bakar Arang, Perwajah, antara yang saya mengajak yang ramai. Kalau kata kita tengok negeri Pulau Pinang, negeri Kedah ni kira tak ada masalah daripada sudut tazkirah, tak dihalang. Ni esok lusa saya ada program di Jerantuk Pahang. Bila sebut kata Jerantuk Pahang, mereka sudah bagi satu cue dah. Mereka kata apa? Ustaz kena ingat, mufti kita tak bagi buat tazkirah pula di saat-saat akhir. Mufti buat penuh arahan. Kalau kata masjid tak boleh buat, ustaz lah ni kami nak buat kering. Kalau kata masjid tak boleh buat, kita buat di Makkah yang tu, jalan terakhir pun. Tak ada jalan lah. Di Pahanak habis tazkirah, yang mana yang ada di tazkirah dihalang. Sebab apa tazkirah ni dihalang? Dah lah kami nak semayang 20. Dia bukan timbul masalah nak semayang 20 ke semayang 8. Kalau surau buat 8, hati kita betul nak buat 20. Balik sekali lagi waktu masjid Syok sekali lagi penderah 12 rakaat lagi. Dia syarat salat tarawih bukan jam 9.30 malam. Salat tarawih ni buatlah selagi mana tak masuk waktu fardu subuh tu, semayanglah, tunggulah berapa rakaat dah semayang tu. Kalau hati betul nak semayang 20 rakaat. Ni masalah dia bila sebut kata manusia, dia tak faham daripada sudut peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu apabila kita melihat yang dikatakan tazkirah ni, pasal kita gelut bulan puasa tuan-tuan, pasal bulan puasa yang ramai manusia pun tak pernah terjun mai bulan puasa. Bulan-bulan lain mengaji ni sampai ustaz boleh tahu dah, dinding balik ni siapa nak duduk, tiang balik sana siapa nak sandar, siapa nak melengah depan ustaz, lagu tu punya tak. Hari ni mengaji standard dia lagu tu. Kadang-kadang tunggu depan ustaz 10 orang. Saya biasa pergi ceramah di belakang. Saya singgah satu masjid, nak masuk dalam masjid tu, ustaz tu dah tengah mengajar saja. Saya singgah semayang, saya ada forum berhampiran dengan masjid tu di kawasan Padang tu. Tengok ustaz tu mengajar, baru dah ada 10 orang. 10 tu pula tak jenis, 5 pekak. Ada tu 5 pekak, yang 5 lagi besi. Nak buat apa? Dia kira masjid bulu kecil. Tak ada kerja lain lah. Ustaz baru Assalamualaikum, dia pun mengkikat. Muka jamban dengan muka dia lebih kurang. Nak tunggu mengaji, tak ada kitab ni. Tobat lahum. Yang ni yang kita duk gelut buat tazkirah dalam bulan Ramadan, pasal orang ramai sikit, tak pernah terjun mai pun mai. Dalam pada celah kita buat tazkirah tu pun kita buat 8 rakaat saja. 4 rakaat berhenti, buat tambah pula 4 sekali lagi. Buat 4 tu pun ada mana dia belah balik mah, dia buat tu. Ada. Mana ada sembahyang tarawih 4 rakaat? Sembahyang tarawih ni paling kurang wali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyangnya tu ada 8 rakaat paling kurang. Atas daripada tu ulama khilaf buat bila berapa pun. Ada yang kata kalau kita pakai pendapat Imam Malik 39. 36 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Pendapat Sayyidina Osman dia pegang 60. Sebab mereka pegang hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail mathna mathna, sembahyang malam ni setunggi bila berapa rakaat pun. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, berapa pun tak apa. Sebab tu kalau kata kita tengok di Yaman sampai hari ni ada lagi orang yang sembahyang 100 rakaat. Kalau betul nak sembahyang 20, kata Nabi, alaikum bikathratis sujud, perbanyakkan sujud, kata Nabi. Kalau betul nak sembahyang 20, bangkit sekali lagi waktu Syok, tambah lagi 12 rakaat, apa masalah tu. Kalau buat 20 pun, habis-habis 8 rakaat tu tinggal peho dengan kubotong. Hak dia sembahyang tolak pukak naik dulu, hak sembahyang usung kursi, yang sakit gout, yang lemak, semua jantung, semua dia tinggal yang tu. Hak kuat-kuat semua belah dah, tak dan tu imam nak baca doa, belah. Tok Bilal bahawa al-khalifatul awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imam tak dah nak baca doa apa pun.
Ini yang dikatakan hakikat manusia yang mengaku kata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zero, nanti tak ada apa. Sebab tu kita selalu minta kepada Allah, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, barakahkan kami ya Allah dalam bulan Ramadan. Mula daripada bulan Rajab punya duk minta dah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Duk minta dekat nak berbuih mulut-mulut. Pasal apa yang duk mulut minta kata kita ni supaya diberikan barakah? Sebab waktu saya bagi kuliah dekat Malaysian Hall di London bulan 4 baru ni, ada student kita yang tanya, sebab di London pun ada budak mengaji agama. Kita jangan duk kata lepas pergi mengaji tu semua mengaji engineering ke, mengaji bab-bab sains mata-mata. Dia ada mengaji agama. Di bawah University of London School of African Studies dia ada mengaji bab agama. Tapi kesemuanya postgrad lah. Ada seorang student tu dia tanya, Ustaz, saya nak tanya, Ustaz suruh kami minta doa panjang umur. Persoalannya mati kita Allah Ta'ala dah tetap dah. Pasal apa yang Ustaz pandai-pandai suruh kami minta doa panjang umur? Daripada satu angle kita fikir dia ni memang orang yang terpelajar. Tapi daripada banyak angle kita nampak dia, kalau kata Arab, kalau kata dia panggil apa, buat lagu ni al-manqubu wal-ayyuni, manqu ayyuni. Hang ditanya satu soalan yang memang bodoh. Tak ada benda yang paling bodoh melainkan soalan itu. Kita bukan minta panjang umur ni sampai 200 tahun, sampai 180. Kita pun tak terlapak. Taranlah umur 60 pun jalan tak ketawa Allah, tak apa nak pergi jalan sampai 180. Takut taik dia kata bintang pun. Kita pun tak mau sampai 60, sampai 120, 870 tahun, tak mau. Kita tengok umat-umat terdahulu, Nabi Adam alaihissalam umur dia berapa? Sebab tu saya suka tuan-tuan buka dalam surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19. Mula daripada ayat 50 tu, kalau balik kanan tuan-tuan buka tu, dia ada cerita pasal Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia ramai cerita tentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Di situlah bermula rentetan ataupun rantaian cerita umat-umat terdahulu. Nabi Musa ni umur dia berapa, Nabi Nuh umur dia berapa, Nabi Syuaib umur dia berapa. Nabi Nuh berdakwah saja 980 tahun. Riwayat kata dia wafat pada umur 1200 tahun. Ada yang kata 1100 tahun. Qila waqaf. Kemudian turun kepada Nabi Allah Hud alaihissalam, umurnya 464 tahun. Kemudian turun kepada Nabi Allah Saleh alaihissalam 280 tahun. Dia makin lama makin turun, makin lama makin turun, sampailah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara 60 dan juga 70. Serupa dengan ketinggian tuan. Ketinggian Nabi Allah Adam alaihissalam diriwayat kata 70 hasta. Turun kepada Nabi Allah Hud alaihissalam, turun lagi ketinggian dia. Mai kepada Nabi Allah Saleh alaihissalam tinggal 45 hasta. Dia makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang, sampailah kepada kita ni. Pada hari ini tinggi kita berapa? 5 kaki 8 inci. Dia tak ada main hasta-hasta puluh semua, tak ada. Serupa dengan dinosaur. Dinosaur apa tuan-tuan tengok? Dulu keturunan dinosaur ni semua besar-besar. Lah ni keturunan dinosaur ni apa? Dia pokek. Pokek tu keturunan dinosaur. Cuba tuan-tuan tengok gigi dia. Yang tu keturunan akhir daripada zuriat dinosaur. Yang ni yang Al-Quran bercerita kepada kita tentang, balik buka dalam surah Asy-Syu'ara juzuk 19. Bagaimana umat-umat terdahulu Allah Ta'ala cerita kisah-kisah mereka. Allah Ta'ala jadikan mereka ini sebagai satu pedoman kepada kita agar kita tak jadi macam tu.
Pasal itu di akhir daripada ayat Musa ni Allah Ta'ala kata apa? La'allakum tattaqun. Mengaji dalam bahasa Arab, la'alla itu disebut sebagai litaraji'in dan mukhatab. Makna dia apa dia? Satu lafaz pengharapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk dalam golongan yang bertakwa tadi. Pasal apa? Pasal tak semua orang besar tu boleh duduk dalam kategori takwa. Tak semua tuan-tuan ni. Nah, tak semua orang yang besar boleh duduk dalam kategori takwa tadi. Syarat yang pertama mesti kena ar-ridha bil qalil, redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna bila kata Allah Ta'ala bagi apa pun terima. Al-Quran Allah Ta'ala turun sebagai panduan kepada kita. Ambil perlembagaan Al-Quran, gunakan dalam kehidupan. Tapi hari ini cuba kita tengok Al-Quran digunakan untuk musabaqah semata-mata. Baru-baru ni kita ada dengar isu ayat sarang anak-anak. Anak-anak itu dia makan 22 juzuk. Ada mana punya ustaz dia tahu dia pergi berendam ayat sarang dia tu, dia pergi bagi orang jual pula, minum pula. Isu ni paling hangat dalam YouTube. Dia buat penek video saya bagi ulasan pasal benda ni. Bayuk mata kampung. Pasal ada ustaz dan ustazah yang tak berapa nak arti bahasa ni. Hingga Quran ni bila sebut kata dia ni apa sikit pasal Quran, apa sikit pasal Quran. Quran bukan turun apa bagi anak-anak makan. Jadi kita pula beri sarang dia telan pula. Ni yang kata 5 perut 3 serangkai ni. Buta perut tak ada akal. Siapa dah buat ni? Ustazah. Siapa tuan? Ustaz. Yang tak dia pun ostesi. Yang lain semua pekat-pekat Nabi punya nak keuntungan jalan yang batil. Kita yang nak beli ni pun fikirlah sama. Misal kata ustaz jual selipar jepun telur tepuk pun beli bangkut. Pergi di pasar Ramadan tengok-tengok lah ustaz dok ngajak kami ni. Ustaz jaga apa? Dia tulis pisang goreng. Kita beli-beli pokok-pokok sampai tak lumak. Bini kita kata apa? Orang yang punya tak duduk ni pasal apa? Orang selipar jepun telur tepuk. Dia kata tepuk habis dah, selipar duduk dalam mulut lagi. Bini dia kata tak apalah bang, mungkin dari gemuk ustaz tu dia boleh apa nama selipar jepun. Asal kata ustaz dia juga beli. Saya tak mahu kalau kata ustaz tu dia niaga kicap, niaga hijab, niaga sos, niaga tepung, niaga apa, niaga beli. Dah nak tolong produk orang Islam beli. Tapi jangan sabitkan dengan ayat 30 juzuk, dengan ayat ni, hizib ni. Apa dia lebih marifat ni? Baru ni ayat ni Ruqyah 30 juzuk. Mai dijawab saya mohon. Dia kata ustaz, sebelum ustaz minum ni, ustaz kena ingat kami dah Ruqyah dengan budak-budak ma'atafih dah 30 juzuk. Dulu ustaz tak boleh minum ayat ni pasal dia gula banyak. Lah kami dah Ruqyah, tak jadi apa-apa. Ustaz minum pun insya-Allah Allah akan tolong ustaz, Allah akan rahmat ustaz. Saya kata yang nak kena potong kaki aku bukan ambil. Dia bukan persoalan Ruqyah 30 juzuk ke apa. Kalau kata hang baca pila 60 juzuk Quran pun dalam tu main dengan gula tu ada gula tu tak bagus lah. Semua benda dah Ruqyah 30 juzuk lah. Minyak rambut 30 juzuk. Ini mana kau punya nas yang tidak ada sabit daripada hadis Nabi, sama ada hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif? Tidak ada. Semua benda Ruqyah 30 juzuk. Tak lama cucuk jagung 30 juzuk. Niaga cucuk jagung tepi jalan, niaga tepung Kentucky tepi jalan, semua tepung Kentucky 30 juzuk. Stupid. Bodoh amalan masyarakat kita yang diperbodohkan oleh ustaz dan ustazah yang nak memperbodohkan masyarakat. Saya sebut benda ni dalam YouTube ada, dalam Facebook pun ada. Pasal kita tak mau masyarakat kita terus berada dalam keadaan jumud. Sebab Al-Quran ni Allah Ta'ala kata diturunkan kepada kamu sebagai petunjuk kepada kamu.
Harai duk gantung Quran dalam kedai dengan harapan rezeki boleh man, itu perkara yang disabitkan dengan akidah yang sesat. Ambil ayat Quran gantung dalam kedai, gantung apa? Dah nak bagi muara rezeki Ustaz, dia kena baca, dia tak boleh duk gantung bila datang hati bapak pun dia tak nak main rezeki itu. Inilah yang dikatakan mentaliti masyarakat kita. Bila Al-Quran disalahgunakan, nilai Quran diperkotak-katikkan, ini hakikat. Yang buat tu siapa dia? Orang agama. Dia kata ustaz tu dengki, dia tak niaga. Tak, saya tak mau niaga, sakit niaga, tipu-bohong orang. Sikit-sikit 30 juzuk, sikit-sikit 30 juzuk, niaga sabun tak apa. Dia beli sabun daya atau lama-lama niaga dengan surau, tak apa. Orang nak beli, tak beli sudah. Daripada duk niaga satu benda yang mulia, apa ambil, apa didagangkan, sokok dengan ayat apa pun. Ayat celuk aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk. Dengar ini, tabarruk hukumnya adalah harus. Sebab setiap inci daripada juzuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ada padanya keberkatan. Cuma jangan lupa kerja gila, ambil pula rambut Nabi itu, pergi celuk dan layak, jual pula dekat orang pula. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di rumah dia. Dia ambil peluh Nabi sebab peluh Nabi ni wangi sungguh-sungguh, lebih wangi daripada haruman kasturi. Bila kata dia ambil peluh Nabi tu, dia tak pernah nak buat gila main. Siapa yang nak dia pergi pegang Madinah, siapa nak peluh Nabi ni sepotong RM3, tak ada. Abu Ayyub tu tak pernah buat kerja gila lagu tu. Mai kita pada hari ni jual ayat rambut Nabi apa? Kalau betul nak buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, ambil kerana dalam dem tu, bagi semua dapat manfaat. Yang duk jual tu pasal tu. Yang ni yang kata nilai agama diniaga, didagangkan oleh manusia pada hari ini. Bila saya cakap lagu ni, dia pun kata, Ustaz Wahabi tak minyak Allah. Kita kena cakap benda ni supaya masyarakat kita tak jadi bodoh. Ummu Sulaim mak kepada Anas bin Malik pernah simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila yang rambut Nabi ni wujud mula disimpan? Waktu Nabi buat haji, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertahlul. Maka dalam satu riwayat kata Nabi panggil Abu Talha, dan juga yang kedua dalam satu riwayat yang lain dia kata apa? Nabi panggil Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi panggil Anas bin Malik, Nabi bagi kepada Anas, hampir bawa rambut ni bagilah kepada seluruh siapa-siapa yang mau. Antaranya hak ada pada hari ini ulama keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Istanbul. Baru ni dia Malaysia tu yang heboh. Start daripada dia bagi air daripada juzuk rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, benda tu mula diniagakan, benda tu mula didagangkan. Inilah hakikat umat manusia pada hari ini. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tak pernah buat kerja lagu ni. Tapi mai di zaman kita ni habis pelik-pelik punya ada. Yang Quran orang suruh baca, tak arti nak baca, tapi gagak telah ya'nu wa ya'ni. Quran tu wajib kena baca. Mai bulan Ramadan buat program khatam perdana. Dia himpun 30 orang, dia buat para Quran, tahu para Quran. Surau ni jangan buat para Quran. Dia himpun 1 sampai juzuk 15 orang laki-laki baca, 16 sampai 30 orang perempuan baca. Bawa daripada tu pula, setiap orang tu dia ada sakon pula lagi. Dia bagi pula, aku pula nanti 3-4 orang bawah aku untuk baca seorang dua muka, seorang dua muka, seorang dua muka. Saat lagi cukup sejam habis. Benda ni adalah sangat-sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak buat tadarus, buat sungguh-sungguh. Tadarus ni bila kata 5 orang semok seorang baca, itu baru dikatakan tadarus. Nak perbetulkan bacaan. Kalau buat 5 paraik lagu tu, kena buat apa bagi sudut pun.
Kita lebih tengok kepada kuantiti daripada juzuk apa yang kita nak buat. Kita tak pernah tengok dengan kualiti. Benda ni yang Allah Ta'ala akan tanya esok di mahkamah Allah. Nak pergi jawab apa? Sebab tu apabila kita lihat jadi umat manusia ni, kita kena apa? Yang pertama, redha dengan apa juga yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Syarat nak redha, wajib kena ada barakah dalam umur. Orang yang ada barakah, dia boleh baca Quran. Orang yang ada barakah, dia boleh lidah dia basah dengan zikrullah. Sebab itulah apabila sebut kata Ramadan ni, dia nak bakar segala sifat-sifat yang utuh dalam diri muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut bagi nama bulan ni bulan Ramadan. Ramadan ni makna dia apa dia? Bakar. Nak bakar apa tuan-tuan? Bakar satu sifat yang kira cukup-cukup punya hina, iaitulah sifat marah ada dalam diri kita. Daripada satu sifat marah tadi ni, dia boleh buat pelbagai perkara yang lain. Yang pertama boleh buat sihir, yang kedua boleh pukul orang, yang ketiga boleh membunuh, sampai kepada peringkat yang terakhir boleh membunuh dengan sebab marah tadi. Sebab itu Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Bahawasanya umat Islam kena jauh daripada diri dia sifat marah yang paling kecil. Marah dia terbahagi kepada 4, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang pertama, orang yang cepat marah, dia cepat ada. Ini tingkatan yang pertama. Cepat marah, dia cepat ada. Siapa dia tuan? Kita. Imam semayang tarawih baca panjang, kita beban ke dia ni. Maka kita kelihatan sebagai orang yang cepat marah, tapi saat lagi habis semayang kita ada. Kita tak marah lama-lama. Sebab tu saya pesan dalam semayang sunat, kalau tak mampu nak berdiri boleh duduk. Sebab dia semayang sunat, jangan duduk marah. Tentu imam nak baca panjang mana dia punya suka. Mikrofon tu ada kat dia, Quran tu ada kat dia, dia nak baca banyak mana dia punya suka. Kita jangan duduk marah. Yang pentingnya kita buat ibadat. Tak larat nak diri duduk. Saya malam buat main kerusi ni banyak. Tolak daripada rumah tu buat main siap tak. Ni kerusi ni atok 3 saf semua duduk atas kerusi belakang. Relax semua ya. Takkan duduk marah ke siapa. Tapi kira duduk tak apa nak larat. Saya tak larat duduk tidur. Buat main tutup daripada rumah. Sagi malam 15 saf semua tutup belakang. Tu imam istau. Tak ada siapa dia ini semua agak tidur. Imam tanya ada tutup lebih lah. Tu imam boleh nas tadi. Boleh kata saf. Dalam mazhab Imam Syafi'i saf sembahyang sambil tidur. Walau sebab dia sembahyang sunat, cuma pahala orang yang sembahyang duduk setengah daripada orang yang sembahyang dia. Orang yang sembahyang tidur setengah daripada orang yang sembahyang duduk. Tapi kalau kata orang terang jabat ulama semua talimat, tentu dia ikut dengan tuan-tuan talimat. Tapi ikut kalau kata ikut hukum fiqh, tentang buka dengan mana-mana kitab fiqh sekosong, boleh kita sembahyang dalam keadaan yang macam itu. Sebab tu yang pertama, jangan marah. Jangan ada sifat marah. Orang yang cepat marah, dia cepat reda. Yang kedua, orang yang cepat marah, dia lambat nak reda. Yang ketiga, orang yang lambat marah, dia cepat reda. Yang ni sifat ni kena ada dalam diri kita. Payah nak marah. Tapi kalau kata satu sekali marah, dia mudah bagi maaf kepada orang. Sebab syarat nak masuk dalam syurga ni kata Nabi, wa ta'fu 'an man zalama, maka berilah keampunan kepada siapa-siapa yang telah zalim kepada diri kamu. Bagi keampunan kepada siapa yang telah zalim kepada diri kamu. Yang keempat, jangan ada dalam diri kita sifat yang paling hudud, paling kecil apa dia? Iaitulah yang disebutkan sebagai orang yang lambat marah, dia lambat reda. Jangan tu ada. Sifat ni kalau kata ada tuan-tuan cukup-cukup punya hudud, semayang pun
amalan kita jadi sia-sia pasal tak mau nak bagi maaf kepada orang. Orang yang lambat marah, lambat reda ni sifat siapa tuan-tuan? Sifat damak. Damak dalam gambar Seri Mersing tahun 1962. Arahan Saleh Ghani. Damak dalam gambar tu nama dia Nordin Ahmad. Syarif Medan tu Pak Malau dalam gambar tu. Buruk ni Yatimah. Seri itu Umi Kalsum. Mustafa Ma'ruf jadi diri dalam gambar tu. Dan tahu dari buka boleh. Ustaz apa yang dia? Nama aku Al-Hafiz. Enggak. Bukan kata apa Quran, Al-Hafiz ni kenapa belakang. Gambar, video, semua mereka semua kenapa. Pasal itu saya bagi tahu kepada ustaz-ustaz duk mengajar. Baru ni saya ada pembentangan kita kerja dengan guru kami yang di Perak. Saya kata tuan-tuan kena aktif dah. Tak boleh dah duk mengajar betul. Kalau kata tuan-tuan mengajar betul, dah betul dia tu banyak pada mengajar lagi. Tu banyak pada mengajar lagi. Orang tak ada terlapak dengar. Saya hari yang saya tak mengajar, katalah mereka tadi ustaz. Ustaz tak yang main aku hari ni, pasal ada banyak hari ni. Tadi pun di masjid. Tak apalah kalau kata nanti kita jumpa bulan depan. Hari yang saya tak mengajar, takkan saya nak bantu dia hidup di rumah aku. Ustaz aku berjaga orang ni. Bukan? Duk kira tidur di rumah. Ada. Dalam taman saya tu tak larat sangat contoh. Ustaz nampak-nampak bentang perdana. Tapi haram saya kok tak keluar. Tak keluar. Duk kelebek apa kata rumah. Sebab tu waktu saya kuliah saya kata kat mereka, dia tak pasang apa pasang spekulasi. Buk tak nak pergi rumah mereka. Tak keluar kan duk kelebek apa kata rumah. Mana main menjadi imam kat di surau ni apa tak ada pasal tobat lahu. Tapi mau kalau kata cakap ni kau kemas sungguh. Keluar UKM. Dia buat apa dia keluar daripada Azhar. Ya. Cakap ni berdegang. Kita mesti macam ni, kita mesti macam ni. Kita mesti apa main masjid dulu baru cakap aja. Kalau main masjid pun tak main, surau pun tak main, pasal duk cakap ni. Buat nak bercakap ni. Sebab tu kalau kata kita tengok pada hari ini umat Islam kita jadi hina dengan sebab tindakan atas diri umat Islam sendiri. Kita selalu marah bila kata orang bukan Islam hina Islam. Mereka ambil pen, mereka lukis karikatur hina baginda Nabi SAW. Kita marah tak? Marah. Baru ni dua orang Cina tu, mereka tangkap gambar makan sup. Apa? Sup tu nama sup babi, bak putih. Semua umat Islam bakal bangkit, marah. Mereka tu kapiak, mereka hina Islam tu patut padan ke mereka. Ni hak orang Islam yang hina Islam sendiri. Hak tak pusat orang ramai. Siapa pun tak kata apa. Semua duk lokot. Benda ni saya kata kepada imam-imam masjid, kena cakap dalam khutbah Jumaat tempit bagi. Sebab tu saya kurang setuju jadi khutbah Jumaat disediakan teksnya untuk setiap negeri. Macam Pulau Pinang, Kedah, Selangor semua disediakan teks. Alasannya tak mau bagi untuk khatib mereka. Ikutnya benda ni kena ke tengah dalam isu khutbah. Baru ni saya pergi satu masjid tu, imam dia baca betul-betul ikut teks. Pada hari yang terang benderang ini, kita tengok-tengok di luar macam nak ribut lah. Jadi dia boleh kata terang benderang apa. Tu imam ni buta. Dia baca betul-betul ikut teks. Hari yang terang benderang apa, di luar dulu hujan, dia ribut lagi, dia boleh kata hari terang benderang. Ni yang kata ni sampai tak peka dengan persekitaran. Ni masalah kita pada hari ni. Pergi baca isu padi tengah-tengah dengan Komtar dipilih. Bayangkan Komtar ada bangunan keliling padi haram satu relung pun tak nampak. Tiba-tiba dok pergi baca isu padi. Kita hendaklah mengeluarkan zakat padi bagi memberkati tanaman yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan subur. Buat tu dia tak dengar. Pergi baca isu PRT dekat kawasan hak duduk yang kawan tu semua duduk tanah lot belakang. Orang tanah lot rumah dia saja 780,000. Dia nak pergi dengar isu PRT ni. Dia kata rumah aku pun 780k. Nak pergi dengar amnya isu PRT ni. Boleh pula.
Sebab tu imam dia kena peka siapa di audien dia. Ustaz kena peka siapa audien dia. Macam saya bagi kuliah di Damansara, di TTDI apa semua ni, boleh katakan semua tu puak-puak Tan Sri belakang. Kalau kata dia mai songkok sengit sikit tu, tahu dah lah tak ada abang, memang Tan Sri lah. Wali yang begitu lah. Kalau kata pakai kepiah putih ni, mungkin orang-orang biasa tak datuk. Tapi kalau dia mai pakai khas songkok, tahu dah, mesti Tan Sri. Nak pergi cakap apa dengan dia pun, takkan kita nak pergi mengajak bab-bab bodoh begitu, tak boleh. Cara saya mengajak di masjid Sungai Layak, masjid Bakar Arang dengan masjid di Damansara tak sama. Saya mengajak ke masjid Taqwa Bertamindah dengan masjid yang ada di belah balik pulau kampung-kampung sana tak sama. Sebab ni hak duduk depan saya ni orang dia lain-lain. Yang kadang-kadang duduk depan saya tu profesor. Ni saya lagi saya ada kuliah di USM. Yang kadang-kadang duduk depan kita tu profesor pun ada. Maka sila kena sesuaikan dengan setiap keadaan yang ada. Sebab tu kita pada hari ini kena peka. Bila betul mengajak kita peka. Mengajak kita peka, tak baca dulu sebelum mengajak tu, dia pergi hantar baca lah. Adapun memakan daging babi itu dan juga batang keladi itu adalah haram hukumnya. Mereka yang duduk di depan ni semua pakai dokter aku. Batang keladi haram, kita tak makan bawang, kita haram tu. Pasal apa boleh jadi haram juga ni? Rupa-rupanya bukan batang keladi, binatang keledai. Taklam dan dia mau ambil batang keladi itu sebab kalau dia yang duduk depan-depan tu pun pakai ngangor tercengang tu imam dibaca lagu tu. Sebab tu kita pada hari ni kena tengok siapa dia. Kalau kata kafir ila Islam, saya tak berapa marah lagi. Pasal dia memang dah kafir dah. Tuhan dah sebut dah, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Cuma kita tak boleh reda dengan mereka. Tapi nak habaq mereka hina Islam tu memang patut pasal mereka bukan pihak tempat mereka pun dalam neraka dah. Ni hak umat Islam yang hina Islam sendiri ni. Yang umat Islam Allah Ta'ala suruh pakai jilbab tak pakai, Allah Ta'ala suruh tutup aurat tak pakai, itu lagu mana? Tak hina Islam lagi lagu tu. Pasal apa tak ada siapa pun yang cakap bagi nak membela Islam apa kenapa kalau kata diri pun tak betul. Yang ni hakikat kita pada hari ini. Sebab itulah kena balik kepada sistem diri kita yang sebenar. Mesti kena reda saja. Allah Ta'ala suruh tutup aurat, tutup aurat. Allah Ta'ala suruh semayang, semayang. Allah Ta'ala suruh puasa, puasa. Sebab tu ayat-ayat puasa, ayat semayang semua ni Allah Ta'ala datangkan dengan nida'anil mu'min. Seruan kepada siapa? Kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu apabila kita tengok dalam diri kita pada hari ini, umat Islam tak boleh ada sifat yang dikatakan sifat marah yang melampau tadi. Sebab marah yang melampau menjadi penghalang paling besar untuk kita capai kepada redha dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat damai tadi tu. Pak Malau ni memanglah jahat asal dia. Pergi minta maaf dekat dia ni sampai ke sudah dia tak bagi, daripada duduk tengah jalan sampai ke ujung pantai dah. Dama, kau maafkanlah aku Dama. Aku tahu aku telah banyak melakukan salah dan dosa kepada kau Dama. Ampunkanlah aku Dama. Kan Pak Malau dalam cerita tu pun tak tua dah, Syarif Medan istrinya tua kalau memang. Sebelum Pak Malau berkata sesuatu, izinkan saya menyampaikan hajat saya terlebih dahulu Pak Malau. Apa dia Dama? Nyatakan Dama, silakan Dama. Saya ingin pulang ke Pak Malau. Saya tak mau tinggal lagi di bumi Mersing Pak Malau. Janganlah begitu Dama. Kau hiduplah bahagia di bumi Mersing ini Dama. Aku berjanji aku tidak akan mengapa-ngapakan lagi kau di bumi Mersing ini Dama. Kajang Pak Malau, kajang melipat. Daripada muat kita kajang, daripada Mersing kita kajang tu tak dahulu tak mau bagi ampun lagi. Kajang hamba mempuang lagi. Dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang hamba musafir lagi. Mampu ya cakap dengan orang ini kan? Kita pusing kot ni, dia pusing kot tu, kita pusing kot tu, dia main kot ni. Sakit jiwa. Cakap dengan orang ini. Kita minta maaf sampai tu sudah dia tak mau bagi.
Kita kata kat dia, sudahlah damai. Sedangkan Nabi ampunkan umat damai. Itu Nabi Pak Malam telajak perahu boleh ditarik Pak Malam telajak kata buruk padanya. Kalau kata saya dari Pak Malam, saya kata nak mengikut balik di faham, mengikut mau. Dia minta maaf pun tak guna, dia tak bagi sampai ke sudah. Sifat ni sifat hudud, jangan dia ada dalam diri ni. Sebab tu bila kata sebuah nak ada redha tadi, jangan ada sifat marah yang melampau dalam Islam. Boleh ada tapi jangan melampau. Sebab itulah apabila kita sebut pada hari ini barakah Allah Ta'ala duk cabut satu pasal apa? Pasal hari ini umat manusia banyak yang tidak taat kepada Allah, banyak yang tak redha kepada Allah. Pasal itu barakah Allah Ta'ala cabut. Barakah masa, cuba tuan-tuan tengok tahun ni kita puasa dengan tahun dulu. Beza dia lagu mana? Beza puasa dulu dengan puasa lah ni Allahu Akbar. Cepatnya masa berlalu. Wa takuna sanata syahr. Setahun kamu akan rasa macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari macam mana, satu saat macam satu percikan api. Sabit daripada hadis sahih. Masa Allah Ta'ala tarik dah barakah. Angin siapa? Angin ada tuan-tuan, ada. Dulu pun ada angin. Tapi angin yang ada Allah Allahu Akbar. Angin yang ada Allah ni tuan-tuan, cukup-cukup punya panas. Saya pergi Saudi baru ni bulan 6. Bulan 6 saya ada di sana Allahu Akbar. 51 degree. Panas yang amat. Angin ada, tapi angin dia angin bahar. Allah Ta'ala angkat barakah dia. Dulu angin kalau kata sebut sejuk ya Rabbi. Lah ni angin dia hangat. Tambah kalau kata tuan-tuan duduk rumah taman lah begini. Tak ada aircon lagi lah, tak ada tidur malam-malam. Tak boleh tidur, peluh simak. Kalau kata tak tidur, tak pakai aircon. Kalau kata hak orang yang ada aircon, tak puas. Kalau orang tak ada aircon, berkelih lagi ni, siapa nak tidur dalam tirai malam? Kepala dalam tirai, badan duduk di luar. Subhanallah, sejuk dan sikit. Kan? Barakah tu Allah Ta'ala tarik lah. Barakah apa lagi Tuhan tarik? Barakah makan. Kan kita boleh makan apa? Saya lalu tengok orang tuan-tuan, kereta semua elok. Coba kita nak makan apa? Kereta tak padan dengan makan. Kita nak makan tu kereta bukan elok. Makan kita tak senonoh. Nak sentuh daging dengan kerang tak boleh darah tinggi. Nak pegang gula kecil mana, nak pegang mi udang sotong kuih tiaw dah kau. Tu nak pegang apa dengan lama-lama nak makan apa? Tak boleh makan apa. Rumah elok, kereta elok, tapi tang nak makan tu tak boleh. Tuhan dia tarik dah nikmat tu. Kita ni Tokek Darian tu, duk ada ladang di dusun Darian tu, duk ada dekat kaki gunung apa nama? Gunung Jerai tu, Pak Lu. Pergi cek dekat doktor kata apa? Pakcik jangan makan durian banyak-banyak nah. Pakcik kalau kata nak makan pun semusim, pakcik boleh makan 2 bulan. Dua ingat kot semusim 2 jarah, semusim 2 bulan. Habis dah Tuhan tarik dah nikmat pada hari ini. Kita tengok orang dulu dengan orang lah. Mana paling banyak penyakit? Orang lah. Orang dulu 4,5 bangkit dah. Ambil ayat semaya. Itu sebab tu yang pertama mereka tak sakit tu, mereka bangun berdiri kepada Allah 4,5 bangkit dah. Ambil ayat semaya. Solat sunat tahajud. Habis semaya subuh saat lagi turun pula pergi tanah cakap sampah apa semua. Saat lagi pukul 9 basuh pula baju. Saat lagi pukul 10 giling pula rampah. Mereka kerja semua keluk-keluk belakang orang lah. Baju mesin basuh. Dengan hantaran pun dia takut. Anak hantaran berapa? 12,000, 200, 12 ringgit, 12 sen. Makin tidur berapa? 12 tengah hari. Itu tak ada penyakit. Kemudian penyakit nampak-nampak hantaran sama banyak dengan makin tidur dia. Penyakit cukup banyak orang. Buka TV 1, TV 2, TV 3, TV berapa belah ada terbuka tu. Semua dia ubat belakang. Ni hari ni hari Jumaat. Tadi kita tengok 12.30. Comel tak kartun? Comel. Saya tengok kartun tu lah. Dia kata dia comel seram tu belum rumah. Kalau dia minta saya kata saya dia comel, saya tak kata main 600 baru kata.
Tunggu kata dekat sekali. Enggak, percayalah cakap tak tu. Itu abang dia punya percaya. Percaya ke apa? Ni umat manusia paling banyak penyakit ni orang dah. Orang dulu tak ada penyakit-penyakit lagu tu. Yang kedua, pasal orang dulu dia tak ada penyakit. Pasal yang kedua dia tak pernah dicek. Memang penyakit tak ada. Kan? Pasal orang lah rajin nak dicek. Orang dulu dia tak rajin cek. Sebab tu dia tak ada penyakit apa-apa. Tanya, enggak angin. Padahal penyakit macam-macam lah. Pergi kat doktor, dia baki sampai tak. Tapi main dekat dia kata apa? Angin. Barakah Allah Ta'ala tarik lah. Barakah hidup kita Allah Ta'ala tarik. Baru ni habis kuliah saya di belah Kuala Lumpur. Ada satu datuk tu, dia orang Kedah Al-Ustaz. Dia duduk di KL lama lah ni, kira dia datuk ni, dia duduk tajuk tiket. Saya kalau kata saya di KL apa, dia duduk tajuk apa tu. Tu jadi ustaz ni tengah buta lama-lama. Makan buta, kapal terbang buta, semua buta belakang. Dia tajuk datuk ni, dia orang kaya di Kedah. Tapi dia duduk di KL lama hotel, lama-lama di KL. Saya sebut pun tentang. Tapi ada ngaji. Anak dia 2 orang kan, bukan ramai pun 2 orang. Seorang pilot Emirat ke apa, orang tak tadi beritahu tu ni. Seorang lagi jadi apa nama juta. Kira tak duduk pun dengan dia. Tertentu dia ada anak angkat berapa tuan-tuan? 63 orang anak angkat pelajar tahfiz. Dia belah. Bukan kata dia belah di rumah dia tu tak. Dia cuma pergi salur bantuan kat budak-budak tu. Daripada mula duduk di tahfiz tu sampai pergi ke Azhar sana. Pasal apa? Pasal dia kata, saya kalau kata nak harap anak-anak saya baca Quran, ustaz tak tahu nak bila yang nak boleh baca. Anak saya tak mahir dalam bidang Quran tu, saya ambil anak-anak angkat tu supaya isu saya mati mereka boleh baca juga Quran tu. Saya pergi rumah dia itu dekat Seri Hantamas. Rumah dia sudah ada 3 berapa juta, saya tak ingat. Juta lah, bukan kata apa itu. Kereta dia pun hebat. Masuk dalam rumah dia tuan-tuan, kita dia jemu saya makan tu. Saya kata, ni Datuk tak makan tak? Dia kata, saya tak boleh makan ustaz. Lidah pun tak apa nak berasa. Di tangan dia tuan-tuan, dia duduk pegang asam ko. Saat lagi pembantu dia pun main ayam sejuk. Punya anak ayam manis duduk atas meja tu, tak jamak. Dia tak minum sikit pun. Dia duduk telah ayam sejuk saja tu lah. Kita tengok-tengok, tanya kat dia pasal apa Datuk pegang asam ko ni. Yang ni nak saya duduk gigit sikit-sikit lah. Nak bagi mulut rasa baik, mulut tu kira hitam. Saya kira lagi kira baik mulut yang ustaz tak tahu 2 bulan ke 3 bulan lah jadi lebih. Paling tinggi pula saya makan roti gandina, nasi pun jarang makan. Bila-bila sekali baru saya makan. Saya renung balik, ya Allah, nikmat yang bagi dekat aku, ya Allah, punya banyak. Kita renung sekali, ya Allah, patutlah pun dia duduk lah rumah 38 juta, ya Allah. Dia makan sampo. Dia makan sampo tentang. Saya balik kira balik sampo ni, saya tengok dekat balang tu RM2.34. Dia kata boleh tahan hampir-hampir 2 bulan. Kita nasi sepinggan RM1 nasi anak dia pun RM2.50. Tu tak mahal. Bagaimana kita ni balik, kalau kata tuan-tuan pun yang nak duduk rumah 3.8 juta, balik makan sampo juga. Dia makan sampo tu kat rumah sikit elok, tapi tak ada nikmat dunia. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal amalu, kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil, sebagai yang terakhir pada hari ini. Kata Sayyidina Ali, kamu hendaklah beramal dengan apa yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi bawa, yang tu yang terbaik. Apa yang Nabi buat kepada kita, yang tu yang terbaik. Jangan lukai Nabi dah, jangan lukai Tuhan dah. Apa yang dia buat, yang tu lah yang terbaik kepada kamu. Sebab tu kita pada hari ini kena buat apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang dia tak suka buat benda yang Nabi kata, dia suka buat lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Itu masalah. Nah, dia suka buat satu benda yang dia create sendiri, benda tu yang dia boleh datangkan satu benda populariti bagi diri dia. Maka benda ni tak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu bila sebut masuk dalam fasa Ramadan ni tuan-tuan, kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia kata apa? Wasanantu qiyamahu, dan aku sunnahkan kepada kamu agar kamu menghidupkan daripada duduk malam-malam Ramadan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Fathul Bari, dia kata apa? Makna kepada wasanantu qiyamahu, maknanya hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul kita cinta kepada Nabi, bukan lebih ambil ayam rambut Nabi lebih telan tak. Betul cinta kepada Nabi, buat sunnah-sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Buat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab tu kita pada hari ini kena anggap yang Nabi ni, Nabi seorang saja yang ada barakah, yang lain tak ada barakah. Baik ustaz ke, baik tok guru ke, tak ada barakah. Sebab ada orang dia anggap kata apa? Kata bahawasanya tok guru, ustaz-ustaz ni semua ada barakah belakang. Sebab tu yang ada hadis, dia panggil hadis musalsal, dia panggil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebutlah, man safahani dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang salam dengan orang yang salam dengan aku, masuk dia dalam syurga. Tu bakat-bakat pergi salam lah, cium tangan, tu punya nak pergi dapat syurga. Makhafat. Dalam kitab Al-Muqizah, pendapat dikeluarkan oleh Al-Dhahabi, dia kata apa? Bahawasanya pendapat ini adalah pendapat yang sangat-sangat dianggap sebagai dhaif. Tak ada makna yang kita salam dengan orang, salam dengan tok guru, salam dengan ustaz ni Nabi dapat masuk syurga. Melainkan dengan amalan yang kita buat. Ustaz mana pun, tok guru mana pun tidak akan ada barakah. Sebab tu saya kadang-kadang saya minum air bagi tinggal sikit, saya nak tengok mana punya mangkuk ubi nak minum. Ada. Kita tinggal air tu sikit sekali lagi, siap minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Nak pergi barakah apa? Dia kata nak ambil barakah daripada ustaz lah, supaya kami pun jadi macam ustaz. Ni kalau kata hantar ustaz tu daripada muda kawak lagu mana, tak nak terima nak jadi lagu dia. Nak cari ustaz bagus daripada awal sampai ke sudah ni, 1 misbah 1000. Sebab tu kita minta supaya dijadikan akhlak seperti mana akhlak ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabat. Tak apa juga. Kalau kata pada diri selain daripada Nabi ada barakah, makna diri Sayyidina Abu Bakar orang yang ambil barakah. Sayyidina Abu Bakar tak pernah lebih buat kerja lagu tu, ni ayat tangan aku ni, siapa-siapa yang nak minum dulu. Ni ada barakah, tak ada. Sayyidina Umar dia tak pernah buat kerja lagu tu, Abu Bakar tak pernah buat kerja lagu tu, Ali tak pernah buat kerja lagu tu. Nah, abang kata apa? Manusia ni semua sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang membezakan kita cumalah takwa. Sebab itulah yang Allah Ta'ala suruh sangat-sangat kita masuk dalam makan takwa ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab tu Sayyidina Ali kata buat 2 perkara ni. Buat 2 perkara ni, masuk dalam fasa takwa. Dalam takwa itulah kamu akan dapat yang dikatakan kunci. Kita nak hidup atas dunia ni tuan-tuan, kena ada kunci. Kunci dia apa dia? Kunci itulah kunci takwa yang Allah Ta'ala suruh kita minta. Sebut dalam surah Al-Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang bertakwa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan baginya jalan keluar. Buka bagi dia jalan keluar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana Tuhan kata, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka dia akan diberikan rezeki daripada jalan-jalan yang dia sendiri tak pernah sangka benda tu. Sebab tu ya Allah Ta'ala suruh sangat tuan kita minta takwa daripada Allah. Dapat takwa tu penting suruh. Sebab kalau kata kita hidup dalam rumah banglo yang besar pun, takwa tidak ada, anak-anak akan jadi anak yang bermasalah, isteri akan jadi isteri yang derhaka, suami akan jadi suami yang curang. Syarat
untuk menghindarkan daripada segala penyakit-penyakit ni, mesti kena ada dalam diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni 10 yang terakhir dan tinggal beberapa hari lagi sebelum kita menyambut Idul Fitri. Maka sebab itulah 10 yang terakhir ni buat ibadat sungguh-sungguh. Ada orang dia suka balik buat sembahyang witir di rumah. Sembahyang witir ni sunat dalam bulan puasa ni, buat sembahyang witir di masjid ataupun di surau berjamaah. Jangan duduk balik buat di rumah. Witir dengan tarawih jatuh witir lagi utama daripada sembahyang tarawih. Tarawih tu jatuh nombor 2, witir nombor 1. Selepas daripada 5 keutamaan solat sunat tadi ni, yang pertamanya solat sunat Aidain dia panggil. Idul Fitri dengan Idul Adha, iaitu martabat paling mula. Yang kedua solat kusuf dan khusuf, gerhana matahari dengan gerhana bulan, 3. Kemudiannya yang keempat disebut sebagai solat sunat istisqa, minta hujan. Yang kelima baru jatuh sembahyang witir. Tarawih ni tak jatuh langsung dalam 5 kategori itu. Sebab tu jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir dan Ramadan yang terbaik dalam diri kita, agar kita mendapat sungguh ganjaran takwa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup dulu setakat tu, sebab saya nak kena pergi SM pula. InsyaAllah kita berjumpa di lain waktu dan ketika. Saya minta ampun dan maaf oleh kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara dalam kuliah pada pagi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap atas kelemahan diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.